Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin mukminin, kita malam ni muka surat yang ke-18 kan. 18, perenggan yang paling bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan perihal kata-kata golongan bijak pandai yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dalam surah Ali Imran ayat 191. Betul kan? Itu kan? Betul. Baik, pada malam ni kita sambung pengajian kita merungkai pertelingkahan isu akidah antara salaf dan khalaf, karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Malam ni muka surat yang ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan perihal kata-kata golongan bijak pandai yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dalam surah Ali Imran ayat 191. Apa ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan semua ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau wahai Allah. Faqina azaban nar, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Baik, sidang hadirin mukminin, kita dalam pengajian akidah tauhid, akidah mentauhidkan Allah Ta'ala ni, dia ada metod dia ada kaedah dia. Dan kaedah inilah yang kadang-kala berlaku pertembungan antara manhaj salaf dengan manhaj khalaf, dan terdapat pelbagai mazhab dan pelbagai aliran. Itu belum kita menceritakan pertembungan pendapat para ulama berkenaan dengan bagaimana kita belajar tentang akidah tauhid. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam perenggan ni dia kata bahawa antara kaedah yang diguna pakai oleh golongan bijak pandai ialah memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 191. Baik, saya nak bawakan perhatian sahabat-sahabat sekalian kepada tafsir Imam Ibn Kathir berkenaan dengan ayat ini, ayat 191 surah Ali Imran kan. Apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Baik, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir surah Ali Imran ayat 191 ini, sebenarnya dia termasuk di dalam 10 ayat kan, 10 ayat yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada ayat 191 hingga ayat yang ke-200 dalam surah Ali Imran.
Kan ayat 191 tu dia bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu apa kita kata perenggan ataupun ayat yang sebelum itu, tapi di ayat yang sama, tapi perkataan wording sebelum rabbana ma khalaqta hadza batila, kan. Jadi apa yang dibawakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu separuh yang kedua, kan, separuh yang kedua daripada ayat 191, iaitu ayat rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar, ataupun subhanaka faqina azaban nar. Jadi ini termasuk dalam 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran. Dan 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran itu, kalau kita lihat contohnya dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana dia telah mengkhabarkan bahawa dia pernah bermalam, kan, di rumah Maimunah, kan, di rumah Maimunah, dan dia kata, lalu aku tidur dengan meletakkan kepala di tepi bantal, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isteri baginda berada di tengah-tengah bantal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hingga ke tengah malam, kan, ataupun sebelum tengah malam ataupun setelah tengah malam dia berlalu sedikit. Itu apa yang disebut. Baik, kemudian Nabi pun bangun, istaiqadha, kan, Nabi bangkit. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa, Nabi bangun, lepas tu Nabi duduk, kan, Nabi duduk, yamsahu, kan, yamsah, Nabi yamsahu an-nawma an wajhi biyadih, Nabi sapu, kan, bekas-bekas kesan tidur daripada muka dengan tangan baginda. Kemudian dalam hadis ini disebut kemudian Nabi baca 10 ayat yang terakhir dari surah Ali Imran sampai habis, kan, yang sebagaimana yang kita baca tadi. Baik, jadi itu apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Baik, apa kepentingan ayat ni, tuan-tuan sekalian? Baik, ayat ni dia bermula dengan inna fi khalqis samawati wal ard. Ayat ni menceritakan bagaimana suatu kaedah dalam akidah tauhid, kita bukan disuruh untuk memikirkan kejadian Allah. Itu bukan ajaran agama kepada kita. Kita sebagai manusia, kita tidak dibebankan untuk fikir Allah Ta'ala ni jadi macam mana. Itu bukan soalan yang wajar difikirkan oleh hamba Allah, kan. Allah Ta'ala ni, kalau dulu dia ada satu golongan tu kata Allah Ta'ala duduk di atas langit ataupun di atas arash. Sebelum langit ada, Allah Ta'ala duduk di mana? Tu payah bergaduh dalam Facebook kan. Itu contoh. Baik, jadi Imam Ibn Kathir dia bawa satu hadis kepada kita supaya kita faham dia punya latar belakang, kan, supaya kita faham. Sebab tu kita mengaji dengan menggunakan manhaj salaf ni, tuan-tuan, dia jauh lebih selamat berbanding dengan kaedah ataupun metodologi yang lain, kan. Sebab contoh, tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Kathir dalam Tafsir Al-Azim dia bawa, disebut, dia menukilkan daripada Imam Tabrani, dia kata telah menceritakan kepada kami Husain ibn Ishaq At-Tusturi. Panjanglah dia punya sanad itu, saya ringkaskan. Baik, dia kata yang mana sampai kepada Ibnu Abbas, kan, sampai kepada Ibnu Abbas yang menceritakan bahawa orang-orang Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi. Quraisy ni dia pergi jumpa Yahudi. Baik, pasal apa dia jumpa Yahudi? Dia kata, apa dia mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada kamu? Pergi jumpa dengan Yahudi. Dan kita tahu Yahudi ni, tuan-tuan, dia di Madinah. Ni cerita di Madinah, kan. Ayat ni ayat Madaniyah, dan dia turun di fasa Madinah, dan benda ni berlaku, dia ada peristiwa dia, dan peristiwa tu berlaku berkaitan dengan orang Yahudi.
Jadi puak Quraisy, dia jumpa dengan Yahudi, dia tanya, apa dia mukjizat yang Nabi Musa bawa kepada kamu? Jadi Yahudi ni jawab, dan kita tahu Yahudi ni dia very dominant di Madinah masa itu. Madinah ni kalau macam kita di Malaysia sekarang ni macam China, kan, macam China. Kan, contohnya China di Penang, kan, di Ipoh, di Johor Bahru dan sebagainya. Mana mereka ramai dan mereka sangat berpengaruh dari segi bisnesnya, dari segi kekuatan ekonomi, dalam pelbagai aspek dan sebagainya, memang dia kuat pengaruh dia. Jadi Madinah masa tu macam tu, Yahudi tu begitu kuat. Jadi Quraisy dia pergi jumpa dengan Yahudi, lalu dia kata, mukjizat apa yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kamu? Lalu Yahudi jawab, tongkat. Nabi Musa ni dia kata tongkat dia dan tangan dia. Bila orang tengok tangan dia tu putih. Kan? Bila orang tengok tangan dia tu putih. Tongkat dia dan tangan dia. Kalau orang tengok tangan dia tu putih. Tapi tuan-tuan jangan tengok putih tangan saya pula. ni cara bercakap, saya tunjuk tangan saya, bukan tangan ni. Tapi maknanya mukjizat Nabi Musa tu pada tangan dia. Pada tangan dia. Bila orang tengok, nampak putih tangan dia. Lalu golongan Quraisy dia pergi jumpa dengan puak-puak Nasara, golongan Nasrani. Lalu dia tanya, apa yang hebat sangat, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa AS? Kan? Lalu golongan Nasara ni, golongan Nasrani ni jawab, dia dapat menyembuhkan orang yang buta. Kan? Yang hebat ni tuan-tuan, sebab bukannya buta selepas jelek, tapi buta sejak lahir. Buta sejak lahir, mana keluar daripada perut ibu dah buta lah. Tapi Nabi Isa AS dapat menyembuhkan buta hak sejak lahir ni. Kalau kita hari ni, teknologi kita hari ni lebih mudah sembuhkan buta tu kalau yang dah nampak. Lepas tu dia buta atas sebab-sebab tertentu, dia rabun atas sebab-sebab tertentu. Tapi ni tak, buta daripada asal. Itu mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Isa AS. Lepas tu boleh sembuhkan penyakit kulit, kusta ni, penyakit sopak, apa semua ni. Zaman tu tuan-tuan, penyakit ni satu penyakit yang sangat dahsyat, yang bukan mudah untuk dirawati, kan? Berbanding zaman sekarang ni kita lebih berkesan, kan, cara kita kawal dan juga treatment untuk orang yang ada penyakit yang macam ni. Kemudian yang ketiganya, dapat menghidupkan orang yang mati. Ni dalam kuliah saya di satu tempat, saya lupa di mana, saya ada cerita apa maksud menghidupkan orang yang mati. Kan, bukan kata semua orang Nabi Isa boleh hidupkan, tidak. Itu hanya dalam beberapa peristiwa tertentu sahaja yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa AS. Dan macam yang kita cerita sebelum ni tuan-tuan, mukjizat kepada Nabi ni bukan benda yang boleh dipelajari. Kan? Bukan benda yang boleh dipelajari. Kok-koklah kita hidup zaman Nabi Isa ni tuan-tuan, tanya, Nabi, boleh tak kami nak belajar cara nak hidupkan orang mati? Nabi Isa pun tak reti tuan-tuan, nak hidupkan orang mati. Pasal apa? Sebab yang dia boleh hidupkan orang mati ni semata-mata anugerah daripada Allah, semata-mata mukjizat. Dia tak boleh ikut suka hati dia nak hidup, dia pergi lalu kot kubur siapa-siapa hang boleh hidup. Tak, itu hanya anugerah dalam peristiwa tertentu sahaja. Sebab yang hakikat sebenar yang boleh menghidupkan orang mati hanyalah Allah. Yang boleh bangkitkan semula makhluk yang dalam kubur itu hanyalah Allah. Yang tidak ada kubur pun, yang boleh dibangkitkan semula hanyalah Allah. Makhluk tidak boleh menghidupkan sesiapa. Jadi adalah occasion tertentu sahaja yang sangat terbatas, yang very limited, extremely limited, yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa AS. Sebab tu kita tuan-tuan, benda-benda lagu ni akidah kita kena betul, kan? Sebab bila akidah kita betul, satu, kita takkan sesat, kita takkan terjerumus dalam benda-benda karut marut khurafat. Bila kita tidak terjerumus dalam benda yang karut marut khurafat ni, kita takkan jadi bodoh dan tidak akan jadi mangsa kepada scammer, kepada scam, penipuan
dan sebagainya. Mana kita bukan sahaja selamat di dunia, tapi kita akan selamat di hari akhirat. Semalam, kuliah saya semalam, saya duk cerita pasal berita semalam. Kan? Fresh from the oven. Keluar je berita tu, malam tu ada kuliah, saya pun cerita. Tuan dah baca dalam media tu, boleh Google tengok. Satu orang ibu di Johor ke di mana, saya lupa. Di Kelang kot. Tapi dalam negara kita, satu orang ibu telah dijatuhkan hukuman penjara oleh Mahkamah Session. Sebab apa? Sebab dia bersubahat dengan suami dia, supaya suami dia boleh rogol anak dia sendiri. Tuan-tuan cuba bayang, ini satu jenayah yang melampaui jangkauan imajinasi kita, beyond our imagination. Kita tak boleh nak imagine macam mana satu orang ibu, dan hakim pun sebut ibu ni dialah orang hak paling sayang dekat anak dia. Ibu ni, malah ibu ni dengan ayah, tuan-tuan, dia lebih dulu dalam, kita kata, kasih sayang kepada anak. Sebab ibu ni dia yang lahirkan, darah dia yang keluar dan sebagainya, proses kesakitan tu. Ayah walaupun dibentikan kepada si ayah, walaupun asal daripada air mani ayah, tapi ayah tidak melalui proses penderitaan tu. Malah dalam banyak keadaan masa proses kelahiran, ayah tengok bola, tuan-tuan. Especially time EPL, English Premier League, apa kat, ayah tengok bola tu dia. Isteri dia bertarung dalam labor room, dalam bilik dewan bersalin. Bukan semualah. Tuan-tuan di sini saya rasa dak kot. Kan, kita bersama dengan isteri kita. Tapi itu realiti dah. Apa yang berlaku? Dia telah bersubahat dengan suami. Suami dia ni adalah bapa tiri kepada anak kandung dia. Kan? Maknanya bukan ayah kandung kepada mangsa lah. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan? Si suami tadi, dia rogol anak tiri dia, dia liwat anak tiri dia, dan benda ni berlaku hampir setiap hari. Si anak ni menjadi seolah-olah isteri kedua kepada bapa tiri dia, iaitu suami kepada ibu dia. Tapi bukan itu yang saya nak cerita kepada tuan-tuan. Yang saya nak ceritanya, kenapa benda tu berlaku? Kenapa benda tu berlaku? Sebab si suami ni, yang kata bapa tiri kepada si mangsa ni, kata itu cara nak merawat santau. Kena kat dia. Cara nak merawat santau, dan dia kata untuk memperkuatkan ilmu ghaib yang dia sedang belajar. Tuan-tuan, sebab tu dalam agama ni, antara benda yang kita kena clear ialah akidah, faith, kepercayaan, keyakinan. Bila kita belajar dengan cara yang betul, kefahaman kita sahih, benda macam ni kita clear. Kita nampak dah, betul ke tak betul. Ilmu ghaib ni, siapa boleh ghaib? Tuan-tuan beritahu. Siapa boleh ghaib? Kalau betul lah ilmu ghaib ni ada, tuan-tuan, senang-senang kita boleh kalahkan Amerika, betul tak? Senang-senang kita boleh lawan Israel. Senang-senang tentera Nabi dengan para sahabat perang, semua menang, tak ada kalah. Pasal apa? Sebab tak nampak Nabi, tak nampak tentera-tentera Islam. Hak nampaknya tu dia, pedang je duk melayang. Tapi realiti, sebaik-baik manusia macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara tentera yang terbaik yang dipimpin oleh Nabi, tak ada ilmu ghaib. Tidak ada. Daripada zaman dulu sampai sekarang. Ini masalah dia. Kan? Bila ilmu akidah, bila akidah dia tadi bercampur baur
ataupun tidak clear dan tidak berasaskan kepada ilmu yang benar, ilmu yang sahih, authentic, benda ni yang jadi. Kita tahu dah, ilmu gaib tak ada, mengarut. Santau, kalau betul santau, kita ada ruqyah syar'iyah. Kan? Kita tahu ilmu sihir, kan? Kalau betul ilmu sihir, kita ada ruqyah syar'iyah. Bukannya dengan cara menggunakan pendekatan yang haram, apatah lagi victimize anak tiri kita. Dan si ibu ni pula bersubahat. Ini contoh, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena clear dalam bab-bab cerita mukjizat, cerita pasal karamah ataupun keramat yang orang Melayu sebut dan seumpamanya. Jadi itu cerita orang Nasrani. Dia jawab kepada puak Quraisy, dia kata antara mukjizat Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta sejak pada lahir. Dia dapat sembuhkan yang penyakit kulit ni, penyakit kusta, sopak semua ni, dia dapat sembuhkan, dapat hidupkan orang mati. Dia dapat 2 poin ni tuan-tuan. Puak Quraisy ni dia dapat 2 poin ni, satu daripada Yahudi, yang kedua daripada Nasrani. Mereka pun pergi dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata apa? Dia kata berdoalah kepada Allah. Dia kata berdoalah kepada Allah. Quraisy jumpa dengan Nabi, dia kata kat Nabi, dia suruh Nabi berdoa kepada Allah, semoga dia menjadikan untuk kami Bukit Safa ini menjadi emas. Kan, Bukit Safa Marwah yang kita duduk sa'i tu. Bukit Safa. Macam kita, ada orang kata, mana bukit, tak nampak bukit pun. Pasal apa tak nampak bukit? Pasal telah ditambah supaya nampak selari senang untuk kita beribadat. Dan kita tahu dah ada banyak perubahan yang dibuat untuk bagi kesenangan, bubuh airconnya, bagi suasana tutup dengan bangunan dan sebagainya. Jadi sebab kita nampak sikit saja bukit tu. Tapi asalnya memang bukit yang kita nampak, memang dia bukit yang tinggi. Maka mereka kata, jadikan bagi kami Bukit Safa ini menjadi emas. Jadi para mufassirun tuan-tuan berbeza pendapat. Dan Imam Ibn Kathir dia sebut dalam tafsir Al-Azim, benda ni ulama tak boleh nak faham. Imam Ibn Kathir kata susah bagi para ulama untuk faham tentang cerita ini. Sebab apa? Sebab cerita ni dia punya fasa dia, fasa Madinah. Ayat ni ayat Madaniyah. Dia fasa Madaniyah. Madaniyah maknanya di Madinah. Selepas peristiwa Hijratul Rasul. Tapi kenapa bila cerita ni cerita fasa Madinah, puak musyrik jumpa Yahudi tu betul dah boleh faham dah. Jumpa dengan Nasrani okey. Jumpa dengan Nabi pun okey. Tiba-tiba dia pergi kata dekat Nabi, jadikan Bukit Safa ini sebagai emas. Sedangkan di Madinah bukan Bukit Safa. Bukit Safa ni ada di Mekah. Jadi ada pelbagai kemungkinan lah. Kan ada pelbagai kemungkinan. Kemungkinan sebab bercakap dengan Nabi dan puak ni puak musyrik. Kan cerita pasal Bukit Safa sebab sama-sama dari Mekah. Macam kita tuan-tuan. Macam kita pergi Mekah. Kan. Jumpa sama-sama Penang. Agak-agak bila sama-sama Penang jumpa, dia sembang pasal apa? Nasi kandak. Orang kata pasal apa sembang pasal nasi kandak kat Mekah? Dah dua-dua Penang. Kan? Dua-dua Penang. Hak ni pun Penang, hak ni pun Penang. Tapi sembang di menara jam. di Mekah ataupun di Madinah. Itu pelbagai kemungkinan lah. Ya, pelbagai kemungkinan. Cuma Imam Ibn Kathir kata benda ni susah sikit untuk difahami oleh para ulama kerana ayat ni ayat fasa dia fasa Madaniyah, sedangkan benda yang dia sebut itu Bukit Safa, supaya ditukarkan Bukit Safa itu menjadi emas di Mekah. Jadi kemungkinan itu pelbagai. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, dengan sebab tu Imam Ibn Kathir kata Allah Ta'ala sebut dalam ayat 190 Ali Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ard, iaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Maknanya agama memerintahkan kepada kita bukan suruh kita fikir pasal kejadian Allah, tapi agama suruh kita fikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah.
Pasal apa? Imam Ibn Kathir kata, suruh fikir tentang ketinggian langit, suruh fikir tentang keluasan alam ini, bagaimana Allah Ta'ala hamparkan bumi, bagaimana kepadatan dia, bagaimana cara Allah Ta'ala letakkan sesuatu, dan semua yang ada di antara langit dengan bumi, seperti bintang yang beredar pada orbitnya dengan kadar yang tetap, sehingga kita boleh jangka, kan? Boleh jangka subuh pukul berapa. Kita tak perlu tengok dah matahari. Dengan kiraan pakar yang terlibat, kita boleh tahu dah 7:30 subuh habis. Bukan baru start sembahyang subuh. Setengah kita 7:30 baru start sembahyang subuh. 7:30 subuh habis. Pasal apa? Sunrise. Ada orang tengok ke sunrise tak? Calculation. Dengan sebab tetapnya perjalanan tu, speed dia, kelajuan dia tu sama, boleh kita jangka. Maka kita tahu 7:30 sunrise, terbit matahari, apa ni, subuh habis. Begitulah juga waktu subuh start pukul berapa, mula pukul 6 lebih dan sebagainya, zuhur, asar, itu kiraan. Itu yang dikatakan bahawa hikmah yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita fikirkan. Lautan, tengok air laut macam mana, kan, gunung ganang, padang pasir, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Tiba-tiba tuan-tuan, ada golongan tertentu yang menyimpang daripada kaedah dan juga metodologi yang ditetapkan dalam akidah tauhid, dalam akidah tauhid. Apa dia? Iaitu ada aliran-aliran tertentu, dia mulai menimbulkan soalan-soalan yang tidak logik dan soalan-soalan yang biadab, yang tidak sesuai untuk kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan benda ni telah disebut oleh ramai para ulama. Contoh malam ni saya nak bawakan kepada tuan-tuan beberapa persoalan yang sebenarnya sangat relevan dengan apa yang ada dalam media sosial sekarang ni, yang mana perbalahan tu berlaku, sebenarnya kita mengulangi sejarah silam dari segi pertembungan ajaran sesat. Sama ada kita sedar ataupun tidak, sebahagian daripada kita telah pun terjerumus dalam kesilapan lampau. Benda yang pernah dilakukan oleh manusia dulu yang beragama Islam, tapi mereka menganuti kefahaman yang salah. Baik. Contohnya, tuan-tuan sekalian, apa yang disebut berkenaan dengan Allah Ta'ala di langit, kan? Allah Ta'ala di langit, dengan ada pihak yang tidak bersetuju dengan ungkapan itu, dan timbullah persoalan bahawa Allah Ta'ala tidak bertempat dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat syubhah, kan, benda-benda yang kita kata keraguan-keraguan yang ditimbulkan ini, contohnya tuan-tuan sekalian, Muhammad bin Aslam At-Tusi, kan, qala al-Hakim, berkata Imam Al-Hakim dalam biografi dia kata apa? Yahya Al-Ambari menceritakan kepada kami, Ahmad bin Salamah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aslam At-Tusi menceritakan kepada kami. Dia kata apa? Dia kata, Abdullah bin Tahir berkata kepadaku, telah sampai kepadaku berita bahawa engkau enggan mengangkat kepalamu ke arah langit. Tuan-tuan nampak tak cerita dia? Abdullah bin Tahir kata kepada Muhammad bin Aslam At-Tusi, dia kata, aku dapat tahu, orang bagi tahu, aku dapat berita yang kau ni tak mau angkat kepala kat langit. Muhammad bin Aslam menjawab, tidak demikian. Dia kata, bukankah aku selalu mengharapkan kebaikan dari Tuhan yang berada di atas langit? Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan perasan, ada orang dia duk ungkit ataupun dia selalu keluarkan ketidaksetujuan dia, bantahan dia
Dia kata Allah Ta'ala bukan berada di atas langit. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube banyak kan. Dalam TikTok pun ada. Dia duk sebut Allah Ta'ala bukan berada di atas langit. Allah Ta'ala tidak bertempat. Tapi masa dia bercakap tu, jari dia tu tunjuk ke atas. Tu. Jadi tuan-tuan boleh tengok komen-komen kat bawah. Pakat tu belasah kawan tu. Kan, kata Allah Ta'ala tidak berada di atas langit, tapi tangan duk tunjuk macam tu. Itu menunjukkan apa? Kan? Jadi cerita ni sebenarnya cerita lama. Benda ni bukan baru. Benda ni sudah lama. Isu masalah Allah di atas langit. Sehingga kan ada cerita sampai kepada Muhammad bin Aslam. Kan? Muhammad bin Aslam yang kata Muhammad bin Aslam ni, dia katanya dia ni sampai tak mau angkat kepala ke langit. Sebab nak cerita bahawa Allah Ta'ala tidak berada di atas langit. Dia kata tak, dia kata bukan. Maknanya kita angkat tangan ke arah langit, kita dongakkan kepala. Tuan-tuan tengok macam orang bersukan, sport apa semua kan. Mana yang beragama Islam apa semua. Lepas gol tu, dia angkat tangan macam tu kan. Angkat tangan macam tu. Itu contoh. Kan? Contoh. Ada tak orang yang geng-geng the so-called aswaja ni sebab dia tak mau kata Allah Ta'ala di langit, dia pergi paling arah mana kita tak tahu. Macam mana dia nak buat? Dia nak pandang ke bawah, salah. Nanti orang kata Tuhan dekat bawah langit, bawah bumi pula. Jadi itu realiti dia. Kan? Realiti dia. Jadi Muhammad bin Aslam At-Tusi kata, tak. Dia kata bukan. Dia kata, bukankah aku selalu mengharap kebaikan dari Tuhanku yang berada di atas langit? Itu contoh tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi kita bukan nak study, nak kaji kalau langit tu macam mana Allah Ta'ala duduk. Kita tak disuruh fikir sampai ke tahap itu. Yang kita disuruh fikir pasal langit. Bukannya pasal macam mana Allah duduk di atas langit. Kita tak disuruh berfikir untuk itu. Baik. Abdul Wahab Al-Warraq, kan? Dia menceritakan perkataan Ibnu Abbas. Baik. Siapa dia nanti kita cerita saat lagi. Mengikut Imam Az-Zahabi. Dia nukilkan perkataan Ibnu Abbas. Dia kata di antara langit yang 7 dan kursinya, kan kursi Allah, terdapat 7,000 cahaya. Sedangkan Allah berada di atas itu semua. Tengok Allah Ta'ala berada di atas itu semua. Kemudian Abdul Wahab bin Abdul Hakim Al-Warraq, dia kata barang siapa yang mendakwa bahawa Allah Ta'ala itu duduk di muka bumi ini, maka dialah Jahmiyah yang sangat buruk. Ada tak orang kata Allah Ta'ala duduk di bumi? Tak ada. Siapa yang kata lagu tu, dia sesat. Kan? Kita yang berpegang kepada manhaj salaf, kita tak pernah kata Allah Ta'ala duduk di bumi, Allah Ta'ala tidak duduk di langit. Kita tak sebut macam tu. Allah fis sama'. Kan? Baik. Apa yang berlaku? Allah Azza wa Jal, dia kata berada di atas arash. Sedangkan ilmunya meliputi segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Baik. Sekarang Al-Imam Az-Zahabi, dia cerita apa? Dia kata bahawa pernah orang tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang cerita ni? Imam Az-Zahabi. Nak cerita pasal Abdul Wahab Al-Warraq. Dia kata ada orang tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, orang alim mana lagi yang jadi tempat bertanya selepas engkau? Mana zaman tu antara yang top dari segi kealiman dia Imam Ahmad bin Hanbal lah, kan? Sebab kita tahulah dia founder kepada mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau zaman Imam Syafi'i, kita kata Imam Syafi'i lah yang paling alim, kan? Kalau zaman Imam Malik lah. Kalau zaman Imam Abu Hanifah, kita kata Imam Abu Hanifah yang paling alim. Jadi ada orang tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, siapa lagi yang lebih alim daripada engkau untuk dijadikan tempat bertanya? Nak tanya apa? Tanya dia. Ada tak orang lain lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hanbal? Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, bertanyalah kepada Abdul Wahab bin Al-Warraq. Lalu
dia pun dia puji Abdul Wahab bin Al-Warraq. Siapa yang kata ni? Ini kalam daripada Al-Imam Al-Zahabi. Imam Zahabi cerita siapa dia Abdul Wahab bin Warraq. Nak kata dia ni dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad kata Abdul Wahab Al-Warraq lebih alim daripada dia. Imam Ahmad yang kata. Bila orang duk puji Imam Ahmad kata tak, yang lebih alim daripada dia adalah Abdul Wahab. Tempat orang tanya soalan, mana tempat rujukan, reference. Ada isu apa-apa, tanya Abdul Wahab Al-Warraq. Baik, apa dia ibrah daripada cerita ni, daripada apa yang disebut pendapat oleh Abdul Wahab Al-Warraq? Dia nak cerita, tuan-tuan, sebab orang duk kata ni golongan tertentu lah, dia tak boleh terima bila kita kata Allah fis sama. Kita kata Allah fis sama kan? Sebab nas Quran dan hadis berkata demikian, kita terima, sami'na wa ata'na. Apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, kita terima macam tu, tanpa kita menghuraikan pandai-pandai. Tak, macam tu, macam mana nas sebut, kita kata macam tu. Allah fis sama. Jadi apa dia benda penting daripada cerita yang disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi ni? Dia nak cerita, tuan-tuan sekalian, bahawa nombor satu, Allah bukan duduk di bumi. Satu. Yang kedua, Allah di langit. Tapi apa maksud Allah Ta'ala tu di langit? Kita kata Allah Ta'ala di langit sebagaimana nas kata Allah Ta'ala di langit. Bagaimana Allah Ta'ala itu berada di langit, kita tak tahu. Sesuai dengan sifat Allah. Lepas tu, golongan yang duk kritik kita ni, yang duk kritik manhaj salaf, dia kata apa? Dia kata macam mana Allah Ta'ala duduk di langit, sedangkan langit tu Allah Ta'ala yang cipta. Nampak tak? Allah Ta'ala yang cipta, macam mana Allah Ta'ala duduk di langit? Jadi sebelum langit dicipta, Allah Ta'ala duduk di mana? Sudah. Ni yang pening ni, tuan-tuan. Kita dah kata dah, jangan duk tanya bagaimana. Sebab bila tanya bagaimana, kita akan pening. Macam mana kita nak fikir tentang pencipta kita? Macam mana tuan-tuan nak fikir tentang our creator? Dia yang create kita, kita nak fikir tentang dia? No way. Tak boleh. Tak ada jalan untuk kita fikir tentang dia. Kita hanya terima apa yang dia bagi tahu kepada kita. Cukup sekadar itu. Nak fikir banyak, fikir tentang langit. Nak fikir banyak, fikir tentang bumi. Nak fikir banyak, fikir tentang makhluk yang dicipta oleh Allah. Bukannya memikirkan bagaimana Allah Ta'ala itu dijadikan. Itu mustahil Allah Ta'ala dijadikan. Mustahil bagi makhluk untuk memikirkan kejadian Allah. Kita hanya menerima setakat mana yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, setakat mana yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Contoh, kenapa kita tak boleh nak banding Allah dengan kita? Soalan tadi, tuan-tuan, hanyalah soalan yang sesuai ditanya untuk makhluk. Untuk Allah tak sesuai. Laisa kamitsli syai', betul tak? Allah Ta'ala ni dia tak sama dengan apa satu pun. Takkan sama Allah. Contoh, kalau tuan-tuan duduk di kondominium, ada satu kondo dekat Perai, satu kondo dekat Perai. Masa kondo tu tak ada, tuan-tuan duduk kat mana? Baru sesuai, sebab kita makhluk. Nampak tak? Nampaklah kondo ni siap tahun 2000. Kita kata kita duduk dekat kondo. Maknanya sebelum tahun 2000, tuan-tuan tidak duduk di kondo. Itu makhluk. Nampak kan? Tu Ustaz Mat Jalani tu duduk kat Penang tahun 1997. Sebelum 1997 dia duduk mana? Sesuailah tanya soalan tu sebab saya ni makhluk. Tapi soalan yang macam tu, tuan-tuan, tidak sesuai untuk tuan-tuan tanya kepada Allah. Allah fis sama'. Lepas tu kita tanya, sebelum ada sama', sebelum ada langit, Allah Ta'ala duduk kat mana? Itu soalan untuk makhluk.
Kita kata Allah tu Tuhan, tiba-tiba kita tanya Allah, tanya tentang Allah, benda yang sama macam makhluk. Tak sesuai. Dalam perbahasan ni disebut contoh paling mudah. Allah Ta'ala berada di atas langit. Macam mana berada di atas langit, kita tak tahu. Tapi contoh paling mudah, langit tu sendiri tidak ada tiang. Kenapa langit tu tak runtuh atas bumi? Sedangkan kita atas dunia ni, atas bumi ni, semua benda ke atas dia kena ada tiang dia. Dia kena ada penyangkut dia. Betul tak? Cuba tuan-tuan buat benda yang tak ada tiang. Tengok. Buat bumbung tak ada tiang. Nak tengok bumbung tu lekat ke tak lekat. Kita hak sama-sama makhluk pun dah beza dah. Sama-sama makhluk. Tu belum kita nak cerita benda yang bukan makhluk, yang bukan makhluk, pencipta kita. Contoh, kita di Malaysia kan, kita selalu pesan kat anak kita, jangan main tengah hari, jangan duk main, jangan duk pergi keluar rumah tengah hari. Cuba tuan-tuan duduk pi England, pi cakap dulu tu. Orang England pun pelik, pasal apa tak boleh main tengah hari? Kita di Malaysia ni tuan-tuan, memanglah parents akan larang anak pergi main tengah hari, sebab tengah hari panas tuan-tuan. Matahari tu dah atas kepala, hangus muka ni. Keluar rumah Cina, balik rumah jadi mamak, mamu mana tu? Terbakar habis, merah muka, gelap muka ni. Tak percaya tengok anak-anak kita, nakal-nakal tu tengok. Balik rumah tu dia muka. Sebab tu orang tua kata jangan main tengah hari. Di England ni bukan bumi lain, bumi yang sama. Pergilah tengah hari pun tak jadi masalah. Sebab dia memang sejuk, musim panas pun sejuk tuan-tuan. Musim panas di England paling tinggi semasa saya duduk di England 4 tahun tuan-tuan. Paling tinggi suhu dia waktu sama, musim panas ni, tengah hari 23 Celsius. 23. Subuh kita lagi panas daripada tengah hari di England. Tuan-tuan nak mandi air yang tak pakai heater di England musim panas tengah hari tak boleh. Mesti pakai heater. Walaupun musim panas tengah hari, air dia sangat-sangat sejuk. Panas tu tengah hari. Tapi dia dengan Malaysia lain. Saya pernah cerita sebelum ni kepada tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dekat kutub utara, kutub selatan, tu siang 6 bulan. Malaysia ada siang 6 bulan? Tak ada. Oh, azan kita berhenti sekejap. Farah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Sedang hadirin mukminin. Jadi itu contoh kan yang mana para ulama bila dia bahaskan benda tu, dia kata dalam makhluk pun kita boleh faham tentang bezanya sifat makhluk kan, bezanya sifat makhluk, yang mana itu menunjukkan kepada kita kalau antara makhluk dengan makhluk pun berbeza, kita tak boleh kata sama, apatah lagi kalau antara khaliq dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan, maka sudah tentu berbeza. Satu lagi contoh tuan-tuan sekalian ialah Imam Ibn Qutaybah, Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaybah Ad-Dainuri, yang merupakan penulis kepada kitab Mukhtalaful Hadis. Dia kata bagaimana dibolehkan seseorang, dia kata seandainya orang yang meyakini Allah Ta'ala berada di mana-mana, ada orang kata Allah Ta'ala berada di mana-mana, kalau dia kembali kepada fitrah mereka dalam mengenali Al-Khaliq, pencipta, sudah barang tentu mereka akan mengetahui bahawa Allah Maha Tinggi, berada di ketinggian. Buktinya apa tuan-tuan? Ibn Qutaybah kata, buktinya bila kita angkat tangan ke atas. Kan? Mana kita mengiktiraf ketinggian Allah. Atas macam mana kita pun tak tahu. Kan? Kita tidak tahu, tapi kita kata Allah berada di atas. Dan dia kata bahkan seluruh umat, sama ada Arab ataupun bukan Arab, mereka meyakini Allah di atas langit. Itulah fitrah mereka yang masih bersih. Imam Ibn Qutaybah kata. Yang Arab kita tahulah, kan Arab macam kita duk tengoklah. Kita orang Islam doa, angkat tangan. Saya ingat banyak dalam berita pun duk tunjuk orang kalau berhimpun dalam perhimpunan raksasa dengan apa semayang istisqa, apa program sekalipun, bila angkat tangan ke langit macam tu. Apatah lagi kalau ada benda-benda besar kan, benda yang major issues yang berlaku dalam negara terbabit, dalam perhimpunan mereka angkat tangan ke langit macam tu. Itu menunjukkan pengiktirafan kita tentang ketinggian Allah. Tapi kita tak kata Allah Ta'ala duduk macam mana, apa semua. Itu kita tak sebut. Kita hanya menerima ketinggian Allah. Lalu Imam Ibn Qutaybah kata, yang bukan Arab pun terima macam tu. Tuan-tuan tengok, English Premier League. EPL lagi. Tadi EPL dah. Kan? Gol je tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia buat tanda macam mana. Dia tunjuk ke langit yang dia tunjuk. Maknanya yang Kristian pun dia percaya macam tu juga. Tapi itu bukan isu dia. Tapi cuma nak cerita, Imam Ibn Qutaybah kata, hak bukan Islam pun ada yang macam tu, hak Arab memanglah. Maka dia kata itu contoh kan, dia sebut. Lepas tu dia bawa satu lagi contoh dalam Injil. Kan? Bagaimana Nabi Isa AS berkata kepada murid-murid dia Al-Hawariyun. Dia kata, jikalau kamu memaafkan orang lain, sungguh Tuhan kamu yang berada di atas langit, tengok kan, akan mengampuni kezaliman kamu. Jadi kalau kita ni kan, kalau mengikut apa yang disebut oleh Imam Ibn Qutaybah, Nabi Isa kata dekat Al-Hawariyun, dia kata dalam bab bagusnya kita ni suka memaafkan orang. Apatah lagi kalau orang tu dia adalah keluarga kita sendiri.
kita suami isteri, kita dengan anak, kita ada beradik dan sebagainya. Benda ni dia satu benda yang kita kata satu benda yang bagus. Allah Ta'ala memang suruh kita maafkan. Tapi maafkan pun tengok benda lah juga, kan? Ada benda yang kita disuruh memaafkan, ada benda yang kita disuruh bukanlah tidak memaafkan, tetapi kena cegah. Jangan biarkan benda-benda yang tidak baik berlaku dalam keluarga kita. Jangan pula tak apalah, maafkanlah, padahal benda tu wajib kita tegah. Ada seorang cikgu, dia dalam Facebook rasanya, status dia cerita masalah pelajar tahun 6, pelajar perempuan, budak perempuan tahun 6 ni umur 12 tahun kena tangkap di sekolah. Cikgu tangkap di sekolah sebab bawa handphone ke sekolah. Jadi cikgu rampas handphone tadi. Cikgu tengok dalam handphone dia ada berapa 10 ke video-video yang tak elok ni, video-video lucahan. Ada 10 rasanya, saya pula dah lupa lah. Ada 10 video yang tak elok. Jadi bila cikgu jumpa ada beberapa video tak elok dalam handphone si pelajar perempuan umur 12 tahun ni, dia panggil mak dia, panggil ibu datang ke sekolah. Dan ibu ni datanglah. Jadi cikgu pun bagi penerangan apa kesalahan pelajar tadi, murid tadi, dan bagi tahu kepada ibu dia. Ibu dia ni bila dengar sahaja penjelasan daripada guru pasal apa benda yang ada dalam telefon anak dia, dia kata sebab tu mak kata jangan bawa kat sekolah. Bila bawa kat sekolah dah kantoi, dia kata. Nak tengok kat rumah, tengok sorang-sorang. Dia kata macam tu. Mak ni yang ajar dekat anak dia nak tengok sorang-sorang kat rumah. Tengok. Jadi cikgu yang dia pun ada ramai followers, dia pun katalah pengalaman dia nak didik ibu bapa pasal porno ni, masalah porno di kalangan anak-anak ni kadang-kadang dia kata lebih sukar daripada nak didik pasal porno ni dengan anak-anak murid. Dengan mak ayah ni lebih susah sebab kadang-kadang mak ayah ni dia terlalu sporting. Dia nak tunjuk dia ni very understanding ke apa, kita tak tahulah trend parents zaman hari ni. Mungkin dia rasa biasa, kan? Sebab dia dulu pun duk tengok juga, kan? Jadi itu antara bendanya lah, tuan-tuan. Jadi ini antara benda yang kita kena beza. Yang ni tak boleh kita kata tak apalah, maafkanlah. Mana boleh maafkan? Kita kena ambil tindakan. Itu kita panggil amar ma'ruf nahi munkar. Yang maafkan tu cerita lain, kan? Kalau anak kita buat silap dekat kita, suami kita buat silap kat kita, isteri buat silap kat kita, kawan buat silap, jiran buat silap, kita saling memaafkan antara satu sama lain. Tapi benda yang tak betul perlu diperbetulkan. Jadi kita perlu beza. Baik, berbalik kepada apa yang disebut oleh Imam Ibn Qutaybah, dia kata bahawa lihatlah pada burung. Tadi dia kata apa yang disebut oleh Nabi Isa Al-Masih, jikalau kamu memaafkan orang lain, sungguh Tuhan kamu yang berada di atas langit akan mengampuni kezaliman kamu. Lihatlah pada burung. Mereka tidak menanam makanan. Tuhan mereka lah yang berada di langit yang memberi rezeki kepada mereka. Jadi poin ceritanya, tuan-tuan, burung dia tidak tanam makanan, tapi Tuhan di langit yang bagi makanan kepada burung. Jadi cerita dia Tuhan tu di langit. Baik. Maka di situ menunjukkan kepada kita bahawa Imam Ibn Qutaybah dia menentang pendapat yang mengkritik bahawa Allah itu berada di atas ataupun di ketinggian, di atas arash, dengan menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tetap berada tinggi di atas arash. Macam mana kita tak tahu, kan? Sedangkan ilmu Allah yang kata di mana-mana itu bukan Allah. Ilmu Allah di mana-mana dan bukan zat Allah yang berada di mana-mana. Jadi itu antara contoh. Dan akhir sekali, tuan-tuan sekalian, kata Imam At-Tirmidhi ataupun Abu Isa At-Tirmidhi yang kita duk mengaji kitab Bahr Mazi apa semua tu, itu hadis-hadis Imam Tirmidhi. Dia bawa satu hadis Abu Hurairah, innallaha yaqbalu sadaqah
wa ya'khudhuha bi yaminihi fayurabbiha. Allah Ta'ala menerima sedekah dan mengambilnya biyamini, dengan tangan kanan dia, lalu mengembangkan dia. Itu kata Imam Tirmizi. Allah Ta'ala ambil dengan tangan dia, dengan tangan kanan dia. Lalu kata Imam At-Tirmizi, dia kata waqad qala ghairu wahidin min ahli al-ilm fi hadzal hadis. Dia kata tidak sedikit daripada ulama, mana ramai ulama. Siapa yang kata ni? Imam Tirmizi kata ramai ulama yang membincangkan hadis ini, dan yang seumpamanya, yang macam hadis ni juga, yang membicarakan tentang sifat turunnya Tuhan Tabaraka wa Ta'ala setiap malam ke langit dunia. Itu yang kita dah cerita banyak kali lah, kan? Golongan yang tak setuju, kita kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Dia kata satu malam tu berbeza. Itu makhluk. Itu makhluk, kan? Di Malaysia malam sekarang ni, Amerika siang, itu makhluk. Allah Ta'ala dia tidak terikat dengan masa. Allah Ta'ala dia tidak terikat dengan iklim, dengan cuaca. Allah Ta'ala tidak terikat dengan tempat. Makhluk terikat dengan tempat. Boleh tak Ustaz Jalani? Itulah Jalani lawyer tu, dekat Penang pun ada, dekat Perlis pun ada. Boleh tak tuan-tuan? Mana boleh? Ada satu AJK duk cerita kat saya, Ustaz, saya tak respect dah dekat, dia sebutlah nama Ustaz ni, saya tak respect dekat Ustaz ni. Saya tanya pasal apa? Masa tu saya kuliah kat situ. Dia kata dia cancel kuliah. Dia cakap dekat kami dia demam, dia tak sihat. Kami pun kata tak apalah Ustaz dah, Ustaz tak sihat, demam, semoga Ustaz cepat sembuh lah, syafakallah, kan? Yang AJK ni pun cancel lah kuliah malam tu. Dah Ustaz demam, cancel lah. Pergi minum kopi. AJK ni duk minum kopi, buka lah telefon. Buka Facebook, tengok tengah live dekat masjid lain. Ustaz demam ni. Dia kata, aku tak respect Ustaz ni. Dia kata, aku tak respect Ustaz ni. Habaklah hang ada jemputan, ceramah kat mana-mana, nak bagi peluang kat masjid tu tak apa. Kami bukan kata apa ni kedekut, apa tak mau kongsi apa semua. Habaklah. Yang bagi tahu demam, tiba-tiba pergi ceramah tempat lain pasal apa. Tu manusia tuan-tuan. Kalau dia ada satu tempat, dia tak ada tempat lain, kan? Kalau tempat dia duduk tu siang, dia takkan duduk tempat lain hak malam. Allah, dia tak ada benda cerita lagu tu. Dia tak terikat dengan semua benda tu. Ni cerita Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Lepas tu turun pukul berapa? Pukul 2 pagi contohnya. Lepas tu tempat lain tak 2 pagi lagi. Jadi Allah Ta'ala turun bila? Setiap hari ke macam mana? Itu soalan untuk manusia, bukan untuk Allah. Itu contoh mudah lah tuan-tuan, yang kita dah cerita banyak kali, kan? Jadi Imam Tirmizi kata sebagaimana hadis-hadis yang cerita tentang Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia, maka semua ulama-ulama ni kata riwayat itu adalah sahih. Mereka mengimaninya, tidak ada kekeliruan, tak ada salah faham, dan mereka tidak tanya pun hakikat turun tu macam mana. Maka begitulah bila Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala ambil sedekah dengan tangan dia, dengan tangan kanan. Kita tak tanya tangan Allah macam, kita tak tanya. Tangan kanan macam, kita tak tanya. Kaki ke wajah, kita tak tanya. Hadis kata macam tu, Quran kata macam tu, kita terima. Macam mana kita tak tahu, sebab kita makhluk. Allah Ta'ala the creator, dia khaliq. Maka itulah pendirian kita dalam soal ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.